Dah on dah. Terus. Satu, dua. Saya rasa macam bergema. So, bila hari ini saya nak cerita apa yang saya belajar tentang dari kos online tadi daripada sebuah syarikat ni, iaitu daripada syarikat Academy SC Law. Okay, dan saya tidak dibayar untuk buat review ni, tetapi bagi saya cukup penting sebab dalam video ni saya nak ceritakan bagaimana kalau kita ada kelas online dan apa yang patutnya kita buat dengan kelas online tersebut, dan bagaimana kita nak menghasilkan dan kita dapat belajar something daripada syarikat korporat yang besar ini, supaya kita dapat gunakan kepada kita punya team, pada bisnes kita, dan juga kepada ahli keluarga kita yang kita nak bertemu semasa bertemu secara online lah. Sebab kita kan dalam proses PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan ini mungkin adalah cara yang kita boleh belajar something yang kita boleh buat supaya kita dapat bersama-sama menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk skill kita di masa akan datang. So, jom saya akan beritahu. Hai semua, saya Syarizal Redwan, optometris. Bagi anda yang baru dengan channel saya ini, sila tekan subscribe, like video ni dan follow lah saya, sebab saya nak berkongsi bagaimana pengetahuan saya tentang bisnes, tentang orang kata mengaturkan organize, dan juga kepada bahagian-bahagian optometri yang saya tahu yang selama ni hampir 14 tahun saya berkecimpung dalam profession ini, dan saya nak sampaikan sesuatu banyak maklumat yang kadang-kadang mungkin kita tidak tahu. Okay, so balik kepada macam mana kita nak organize tadi. So sebelum tu saya buka ni dululah. Okay, sebelum tu bagi anda yang masih lagi bekerja di rumah dan anda yang masih orang kata separa lockdown, kita masih lagi boleh menyambung kita punya pembelajaran walaupun kita dah berumur, walaupun kita dah masih bekerja. Tapi ini adalah masanya bila kita ada masa yang di rumah, yang berpeluang, yang kita boleh buat untuk tambah skill kita. Ada yang online punya course yang kita boleh masuk, dan agak ada yang murah, ada yang kadang-kadang dia bagi percuma. So ada yang daripada segi mungkin menulis, buat video, mungkin dia sehingga nak menguruskan account daripada segi HR. Banyak platform-platform online yang kita, kalau kita survey dan kita lihat, dia boleh membantu kita untuk menambah ilmu kita dan juga untuk menambah skill kita apabila kita praktis nanti. So tadi saya buat habis kelas online. So daripada kelas online tadi, daripada syarikat seperti dia beritahu tadi, syarikat daripada SC Law ini, Academy SC Law, dan dia bercerita tentang myopia control. So myopia ni adalah satu keadaan yang rabun, yang selalu kita tahu rabun jauh, dan bahasa yang orang-orang yang profesional akan gunakan adalah myopia. Sebab tu kalau kita nak Google, kita boleh type myopia control. Macam mana nak kawal rabun jauh kita ataupun anak kita. Kadang-kadang kita ni ibu ataupun ayah yang rasa macam risau bila anak kita ni power dia semakin naik. Dan bila high risk myopia ni, maksudnya bila seseorang itu ada berkemungkinan mempunyai power yang lebih tinggi. So ini yang kena hati-hati. So dari kalangan profesional optometris, mereka sangat membuat kajian tentang bagaimana nak mengawal penambahan power myopia ni. So mereka buat banyak kajian, banyak buat kes-kes dan bagaimana cara. Dan dalam online tadi, melalui Zoom tadi, secara online kami belajar bagaimana pakar-pakar ini daripada Dr. Ana adalah pensyarah kami pada pagi ini, dan beliau katakan tentang banyak perkongsian pengalaman beliau, kertas-kertas yang dia lakukan kajian, bahawa bila kita lihat ada risikonya kepada seseorang patient, mungkin anak anda, mungkin anda juga, yang daripada awal bagaimana kita nak tackle, bagaimana kita nak buatkan anak itu tidak berpeluang untuk mendapat power yang sangat tinggi ataupun myopia yang high risk punya power tinggi ni. So itu antara dia yang dilihat bagaimana mereka lakukan
ada pendapat lakukan cara macam ni, ada pendapat lakukan begini. Tetapi yang paling mudah sekali saya boleh buat kesimpulan, kalau kita tak buat pemeriksaan kepada anak kita, kepada diri kita, so kita tak tahu kita ni high risk ke untuk power yang tinggi ataupun low risk, power yang tinggi. So kita tak tahu dalam keadaan yang mana. Sebab saya dapat kesimpulan yang sangat mudah tadi, walaupun anak kita boleh nampak jelas, maksudnya power dia sangat rendah, tetapi kalau keluarga salah seorang mempunyai power rabun jauh yang tinggi dan mempunyai satu lagi aktiviti harian, selalu banyak tengok handphone, selalu tengok banyak gadget masa yang lama, lepas tu kurang pula buat outdoor. Dan bila perintah PKP ni, kadang-kadang nak keluar rumah pun nak buat berkebun. Semalam saya berkebun. Nanti tengok video saya sebelum ni. Saya berkebun. Kemudian janji ada aktiviti. Ada yang mencadangkan 1 jam, ada yang mencadangkan 2 jam, 2,5 jam. Tapi yang terbaiknya, kalau boleh dapatkan cahaya matahari, iaitu brightness dia yang orang kata semula jadi, dan brightness dia lebih kurang dalam 1000 lux. Ni kalau orang pakar tentang cahaya dia tahulah. So bila dalam sejam 2 jam itu, dia macam mengaktifkan mata tu dalam keadaan yang sepatutnya dia bekerja. So ini yang kita kena buat masa PKP ni, outdoor juga. Tapi janganlah keluar waktu malam, waktu matahari yang orang kata waktu pagi dan juga waktu petang. Janganlah waktu tengah hari, hijau. Nah, okey. So maksudnya itu kesimpulan yang belajar. Tetapi bagi saya, macam mana saya buat? Yang pertama sekali, saya akan catat nota dalam kertas. Saya tak tahu macam mana, tetapi bagi saya, pendapat saya, bila saya menulis di atas kertas sambil mendengar, bukan dengar saja. Sebab bila kita tak catat nota, dia akan menyebabkan kita ni tak dapat nak berfikir sambil mendengar. So saya catatkan poin-poin penting daripada dia punya poin-poin apa yang Dr. Ana ni terangkan, dan saya tulis. Bila saya tulis, saya buat kesimpulan, saya tengok idea apa yang boleh buat, macam mana nak kata idea-idea yang mungkin saya boleh beritahu dekat pasien saya. Dan ini sangat membantu untuk memahami dalam kelas walaupun dalam online. Kemudian sebelum mencatat ataupun sebelum kelas tu, mestilah kita pastikan dalam keadaan yang selesa, tidak distracted, dalam bilik mungkin, beri kerjasama, beritahu dekat anak, beritahu dekat isteri, beritahu dekat suami yang kita ada kelas online. Bukan kita tengok tapi ada distraction, tapi sambil tengok TV, no. Bila kelas online, kita buat sungguh-sungguh. Okey, lepas dah catat nota, apa yang saya buat, bila dah habis kelas saja, saya akan tengok balik secara imbas. Tengok balik satu demi satu. Ada tak benda perkataan yang saya tertinggal? Ada tak benda yang saya tak faham? Sebab apa? Kenapa kena go through balik? Sebab kita punya ingatan masih lagi fresh. Sebab ingat, otak dengan mata sangat berkait rapat. So, bila otak kita ni pun dia ada short term memory dengan long term memory. Masa short term tu, masa dah habis kelas tu, dia tengah banyak lagi simpan. So, kita catatkan, kita fahamkan, kita alter balik nota-nota kita, sehingga dia membuatkan nota itu adalah nota yang kita boleh rujuk balik dan dapat diletak kepada long term memory kita. Itu yang penting. Review balik. Kemudian saya akan simpankan dalam bentuk digital. Ini saya punya style lah. Saya simpan dalam digital. Saya gunakan satu apps, Cam Scanner. Free saja, boleh download dekat App Store ataupun Google Play Store. So saya setangkap balik, saya review balik sebab saya nak mudah akses. So bila kat mana saya nak tengok telefon saya, kadang-kadang mungkin saya jumpa kes-kes yang myopia ataupun power rabun yang tinggi. So saya nak lihat balik data-data research yang dikongsikan oleh Dr. Ana tadi, dan apa ayat-ayat dia, apa nasihat dia. Mungkin pada masa tu saya terus boleh rujuk dengan gunakan iCloud punya base. Saya boleh tengok, saya boleh refer dan menjadi kemudahan. Sebab tu walaupun menulis tu nampak macam orang kata, ada setengah orang menaik ataupun menulis dekat tablet ataupun dekat iPad, tetapi bagi saya suka tulis dekat kertas kalau dia melibatkan ilmu yang baru, sebab dia akan menjana kita punya pemikiran, imajinasi ni lebih tinggi. Sebab saya boleh lukis apa semua, bukan dengan melihat, dengan ini. Sebab bila kita lakukan banyak pergerakan tangan, mata kita akan lebih alert. Oh, ini penting. So bila saya letak dalam Cam Scanner tu, kemudian saya akan letak ke dalam base kepada iCloud yang saya boleh akses pada semua device termasuk handphone. Dan kemudian bila dah settle semua ni, sebab itulah lepas tu saya buatlah video ni. Lepas tu antara poin yang menarik Dr. Ana cakap tadi ni, dia tentang lag.
Dia tentang lag. Lag apa tadi? Apa dia? Masalah Lag apa tadi? Oh, Lambat. Lag accommodation. So lag accommodation ni selalunya memang saya sangat tekankan sebab dalam pemeriksaan mata saya, selain pada power, kita akan check juga accommodation. Nanti saya terang mudah apa accommodation ni. Accommodation ni adalah tentang bagaimana kita nak fokus sesuatu. Kalau kita tengok dekat sini, kita fokus dekat benda ni. Kita tangan kita nampak jelas. So kat bahagian bawah luar ni kita nampak kabur. Sebab tu dia boleh ataupun lebih mudah kepada skill eye focusing kita. Bagaimana kita nak bagi jelas benda tu. So Dr. Ana ni kata bila lack of accommodation ni, bila dia berlaku kepada seseorang dan berlaku lag yang terlampau lama berlaku dan dia tidak, orang kata, tidak terkawal, dia menyebabkan mata tu rasa macam asyik-asyik cahaya tu. Kalau kita faham rabun jauh ni, bola mata panjang, tetapi bila ada lack of accommodation ni, kantar dekat dalam ni, dia menyebabkan cahaya tu dia fokus dekat belakang pada mata. So bila ni kerap berlaku, lama berlaku, dia akan menyebabkan dia ada sense ataupun rangsangan untuk bola mata tu lebih panjang. Sebab orang rabun jauh ni ataupun myopia ni, dia akan bertambah powernya diletakkan dekat depan apabila semakin panjang bola mata dia. Itu kita kena faham. Sebab tu kita tak nak panjang sangat. Nanti akan berlaku keadaan-keadaan yang kita tak nak berlaku, masalah-masalah yang lain pula. Okey, so itulah. Selain itu saya nak memperkenalkan saya punya studio saya buat daripada barang yang memang dah ada. Saya bawa balik daripada office. Macam tahu kita akan duduk lama dekat rumah dan banyak pula orang kata tak boleh banyak masa. So saya nak fokus kepada digital dan check saya punya website dayatahanmata.com. Dan itu saya punya update buat hari ini. Tapi jangan lupa like, subscribe dan follow saya punya Facebook dan sebagainya. So terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay, bye. Jumpa lagi.